Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wasallam. Yang dikasihi Ustaz Iswandi Harahap bin Burhanuddin, pensyarah untuk Syariah Islam EIS 2223, dan juga rakan-rakan seperjuangan yang sama-sama menyelesaikan atau menyiapkan tugasan untuk subjek ini. Terdahulunya, nama diberi Ahmad Naim bin Harawi, dan pada hari ini kami akan membentangkan tajuk Islam dan Kebudayaan Melayu di era globalisasi di Malaysia. Okey. Okey. Untuk pendahuluan, masyarakat semakin maju dalam pelbagai aspek, tidak terkecuali berkaitan dengan Melayu dan Islam. Sungguh pun agama Islam dan kebudayaan Melayu pada ketika dahulu menunjukkan satu jurang yang sangat jauh, namun itu bukanlah satu halangan dan alasan untuk umat Melayu Islam berusaha menuju kepada arus pemodenan dan kemajuan terkini. Pada sebenarnya Islam ni dia dah bertapak kat tanah Melayu ni dah lama dah. Bermula pada selepas pada 1997, iaitu pada Merdeka, itu sebenarnya dah mula untuk perkembangan Islam. Tapi sebelum Merdeka ni sebenarnya Islam pun dah bertapak dah sebenarnya dekat tanah Melayu pada ketika dahulu. Dia melalui daripada pedagang-pedagang daripada Arab Saudi, daripada Arab, daripada India dan sebagainya. Makanya pada itu pedagang Islam ni menyebarkan Islam di tanah Melayu melalui daripada perniagaan dan juga kahwinan campur lah. Yang mana pada selepas merdekanya tanah Melayu ni, Islam ni semakin berkembang ya. Dan itu dikukuhkan lagi dengan merujuk kepada Perlembagaan Persekutuan Malaysia dalam Fasal 160, yang mana ia menyentuh dengan jelas tentang 3 elemen utama untuk bangsa Melayu, iaitu perlu beragama Islam, bertutur dalam bahasa Melayu dan mengamalkan adat istiadat Melayu. Jadi berkaitan dengan ketiga-tiga komponen ni, dia telah membentuk satu identiti yang kuat dan jitu sehingga memperkuat jati diri orang Melayu lah sejak sekian lama. Jadinya tertubuhnya berkembangnya Islam di tanah Melayu ni bukannya pada selepas Merdeka. Sebelum Merdeka ni dah bertapak dah Islam ke tanah Melayu ni. Dan kita akan melihatlah bagaimana hubungan Islam dan Melayu, peranannya yang akan dibentang oleh sahabat-sahabat kita sebentar lagi. Okey. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Khairul Nazmi bin Musa akan membentangkan tajuk iaitu hubungan Islam dan Melayu. Terlebih dahulu kita kena tahu sejarah dia. Ahli batan sejarah telah merakam bahawa sebelum datangnya bangsa Eropah yang menjajah kawasan ini, masyarakat di Nusantara khususnya terutamanya alam Melayu telah mempunyai tamadun dan kebudayaannya sendiri yang cemerlang menurut Zainal Khlin 2005. Manakala menurut Ahmad Munawar Ismail 2012 mengatakan bahawa walau bagaimanapun kecemerlangan tersebut sebelum datang Islam tidak mempunyai dasar dan asas perbedaan dan jati diri yang tiada badannya, tiada bedanya dengan tamadun lain, sehingga datangnya Islam yang telah membawa bersamanya asas jati diri untuk diaplikasikan dalam kehidupan umat Melayu sehingga kini. Okey, kita pergi ke slide seterusnya, iaitu menurut Rahimin Afandi 2005,
telah menggariskan beberapa faktor berhubung dengan kecenderungan bangsa Melayu di Malaysia membeli Islam sebagai asas pegangan kehidupan mereka. Mudahnya, secara senangnya, ia adalah kerana kesucian dan kesempurnaan ajaran Islam itu sendiri yang dapat dijelaskan dengan beberapa sebab. Antaranya ialah yang pertama, ajaran Islam amat bersesuaian dengan psikologi dan mentalitas masyarakat Melayu, di mana masyarakat Melayu mengamalkan cara hidup yang lemah lembut dan bersifat universal, iaitu menghormati keharmonisan alam. Seterusnya iaitu sifat ajaran Islam yang mudah difahami, rasional dan sesuai dengan fitrah manusia dibandingkan dengan agama lain. Dan yang terakhir iaitu cakupan agama Islam yang bersifat perkauman yang terbatas kepada sesuatu bangsa semata-mata, tetapi merangkumi semua bangsa Melayu sedunia yang dibangun atas asas persaudaraan ukhuwah. Asas persaudaraan ini tidak menerima sebarang pembahagian kasta manusia yang mengakui semua manusia adalah sama martabat dan darjatnya di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, kita pergi ke slide seterusnya, iaitu penerimaan masyarakat Islam di tanah Melayu ini. Kesannya tertariknya mereka kepada kelengkapan dan keindahan Islam itu sendiri yang menjadi umat yang lebih baik berbanding dengan agama lain. Baiklah, kita pergi ke slide seterusnya, di mana menurut pandangan Husid Ahmad 1961 menerangkan bahawa beberapa perkara utama mengenai kesyumulan dan keindahan Islam itu sendiri. Yang pertama iaitu cara hidup Islam yang sempurna. Kedua, kesejakatan dan kemanusiaan. Yang ketiga, mudah, rasional dan praktis. Seterusnya, perpaduan antara mater dan rohani. Seterusnya, keseimbangan antara individu dan masyarakat. Seterusnya iaitu mengandung unsur tetap dan berubah. Dan terakhir itu ajaran yang terpelihara. Okey. Keistimewaan dan kesyumulan Islam ini dapat dirungkai serta dikaji menerusi peraturan dan hukum yang telah digariskan oleh Allah SWT dan diaplikasikan mengikut sunnah dan hadis Rasulullah SAW. Menerusi pengubalan hukum tersebut, ia dapat membantu manusia untuk menjalani kehidupan beragama selain menunaikan keperluan seharian yang lebih baik, teratur, sistematik dan beretika. Seterusnya, manusia memerlukan pendidikan Islam dan bimbingan akhlak agar mereka dapat membentuk sifat kemanusiaan serta memainkan peranan mereka yang dilantik oleh Allah SWT sebagai khalifah di atas muka bumi ini. Okey. Seterusnya iaitu sekiranya manusia tidak memiliki pendidikan dan bimbingan akhlak mengikut jalur Islam, mereka akan terdedah kepada perkara-perkara yang keji dan terkutuk seperti dengki, iri hati, zalim, sifat tercela dan sebagainya. Cabaran umat Islam kini seperti menyalahguna narkoba, pembuangan bayi, murtad dan pembunuhan memerlukan perhatian yang serius. Bangsa Melayu memiliki sifat kebudayaannya yang baik seperti sopan santun, lemah lembut, menghormati orang tua dan lain-lain. Sedikit sebanyak tercela dengan pengikisan nilai agama ini. Akhlak yang muncul dari acuan agama Islam yang padu ini dapat membentuk jati diri yang utuh dan mapan dalam jiwa masyarakat Melayu. Hanya Islam sahaja yang mampu memandu manusia ke arah jalan yang sebenar, buat sekalian manusia. Kita pergi ke slide selanjutnya, iaitu berkaitan dengan
dalil ataupun firman Allah dalam surah Al-Baqarah ayat 208 yang membawa maksud, wahai orang yang beriman, masuklah kamu ke dalam agama Islam dengan mematuhi segala hukum-hukumnya, dan janganlah kamu meniru jejak langkah syaitan. Sesungguhnya syaitan itu musuh bagi kamu yang terang dan nyata. Sekian daripada saya akan serahkan pemenangan ini kepada sahabat saya seterusnya, iaitu Abdullah Adham. Dipersilakan. Okay. Terima kasih Saudara Khairul Kazmi. Bismillahirrahmanirrahim. Kita akan pergi kepada topik pembentukan jati diri kebudayaan Melayu Islam yang akademis. Okay. Berdasarkan ayat Quran yang telah dibacakan sebentar tadi oleh Saudara Khairul. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu dkhulu fis-silmi kaffah wa la tattabi'u khutuwatisy syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Surah Al-Baqarah ayat 208. Yang mana mafhumnya, wahai orang-orang yang beriman, masuklah kamu ke dalam agama Islam dengan mematuhi segala hukum-hukumnya, dan janganlah kamu menurut jejak langkah syaitan. Sesungguhnya syaitan itu musuh bagi kamu yang nyata. Okey. Ayat ini jelas menunjukkan tentang peranan Islam dalam memandu hidup manusia dalam berbagai aspek kehidupan. Okey. Bagi merealisasikan hasrat ini, kekuatan pembinaan jati diri dalam kekuatan pembinaan jati diri dalam kebudayaan Melayu Islam amat bergantung kepada kemantapan akidah dan mengamalkan ajaran Islam dengan sebaik mungkin. Okey. Slide seterusnya. Okey. Dalam memperkuatkan pembinaan jati diri kebudayaan Melayu Islam ini, selayaknya perlu diterapkan dan dengan pengukuhan menurut Al-Quran dan As-Sunnah, di samping beberapa elemen lain, iaitu seperti kekuatan untuk membela dan mempertahankan hak untuk kehidupan yang baik. Yang kedua, kekuatan akidah bagi melahirkan pengetahuan manusia yang jelas dan faham tentang keperluan keimanan bagi melahirkan budi pekerti yang baik. Ketiga, kekuatan ilmu pengetahuan kerana ia mampu mendorong manusia untuk mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat. Seterusnya. Okay, elemen yang keempat, kekuatan akhlak sebagai proses pembentukan budi pekerti yang mulia. Elemen yang kelima, kekuatan ikatan sosial yang berperanan untuk menolong masyarakat dalam menegakkan dasar-dasar Islam bertujuan untuk kebahagiaan umat Islam. Yang keenam, kemantapan perdamaian berkaitan pelaksanaan perpaduan dalam masyarakat. Dan yang ketujuh, yang terakhir, kekuatan ekonomi dalam mencari kekayaan dan kemajuan untuk dijana dan diguna secara adil dan bijaksana. Okey. Berdasarkan elemen-elemen di atas, ia dapat memberi gambaran tentang perlunya kekuatan agama iaitu Islam dalam memperkuatkan nilai-nilai kemanusiaan, khususnya dalam kebudayaan dan peradaban yang perlu ditunjang oleh kemantapan akidah, syariah dan dalam Islam. Okay. Kita akan pergi kepada slide yang seterusnya. Saya serahkan kepada sahabat saya, Ahmad Imran. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas pencerahan tadi sahabat-sahabat kita yang lain. Okey, baik, kita masuk pula dalam peranan Islam dalam kebudayaan Melayu. Kita dah biasa kan kita dengar bila Melayu je orang akan fikir dia Islam. Bila Islam je orang fikir Melayu ni Islam, kan? Jadi maksudnya Melayu dengan Islam ni dia dah tak lali lah. Maksudnya dah terbiasa, dah hubungan antara Melayu dan Islam ni memang dia berkait sangat kuat lah. Kemudian kalau nak tahu, tamadun Melayu ni dia telah muncul di tanah Melayu ni dulu sebelum kedatangan Islam. Bermaksud Melayu ni ada dulu daripada Islam dekat tanah Melayu. Jadi peranan Islam yang ada dalam peranan Islam ni yang memajukan dalam kebudayaan Melayu. Macam mana Islam ni dia mempengaruhi kebudayaan Melayu sehingga Islam ni tersebar luas dan sehingga hari ini Islam ni dapat menjadi agama rasmi lah di dalam negara kita.
Kemudian menurut Fariza Muhammad Syam 2002, beliau berkata dunia Melayu Islam, Melayu Islam dia kata dunia Melayu Islam sebenarnya mempunyai sejarah gemilang sebelum datangnya penjajah barat di rantau ini. Dan sejarah telah menunjukkan bahawa dunia Melayu Islam merupakan pusat peradaban, pusat perkembangan budaya dan pusat memajukan bahawa pusat perdagangan yang penting. Melayu Islam merupakan pusat peradaban, pusat perkembangan budaya dan pusat perdagangan yang penting. Jadi kita tahu dulu sebelum ke tanah Melayu ni, terutamanya di Melaka, pelabuhan Melaka tu menjadi pusat perairan kapal-kapal. Jadi Melaka tu dulu jadi tempat, orang kata tempat utama lah, tempat yang terkenal pada zaman dahulu. Okey, kemudian kita masuk. Apa dia peranan-peranan Islam dalam kebudayaan dia? Antaranya peranan yang memain peranan sehingga memajukan peradaban Melayu ni ialah dalam aspek sosial, dalam aspek ekonomi, kemudian aspek politik, aspek bahasa dan juga kesusasteraan dan juga aspek kesenian. Okey, baik, kita lihat yang pertama dari segi aspek sosial. Dari segi aspek sosial ni, Islam mempengaruhi daripada menghilangkan sistem Hindu dan Buddha. Jadi sebelum saya katakan tadi, Melayu ni, tanah Melayu kan, dia masyarakat Melayu dahulu baru datangnya Islam. Jadi diorang ni dengan budaya apa? Sebelum kedatangan Islam tu dengan agama apa yang ada di tanah Melayu? Sebelum kedatangan Islam, agama yang terdapat di tanah Melayu ialah agama Hindu dan Buddha. Jadi agama Hindu dan Buddha ni dia bertapak terlebih dahulu daripada agama Islam di tanah Melayu. Okey, jadi daripada aspek sosial, Islam ni memainkan peranan yang penting sehingga dia menghilangkan sistem Hindu dan Buddha. Sebagai contoh, sistem jual beli. Jadi Islam ni dia menganjurkan dalam sistem jual beli dan dia mengharamkan dalam riba, kan? Riba. Jadi zaman dahulu dia biasanya dalam jual beli ni dia akan ada riba, dia akan cas yang tinggilah, yang melampau kan. Itu yang dipanggil riba tu. Jadi dia cas melebih-lebih dia punya untung dia kan, dia kau untung kat situ kan. Jadi Islam menganjurkan jual beli dan mengharamkan riba. Oleh itu dia mengatur, dia menukar budaya daripada budaya yang amalkan riba tadi kepada agama Islam. Kemudian dalam sistem kekeluargaan. Dalam sistem kekeluargaan pula, Islam ni dia menganjurkan dalam hidup harmoni, hidup aman damai kan. Jadi itulah kita panggil Islam tu kan, damai, aman damai kan. Kemudian dalam sistem aspek sosial iaitu dalam sistem kekeluargaan ni, hasilnya Islam telah melupuskan sistem kasta. Sistem kasta ni macam kita tahu dulu. Sistem kasta ni sistem perhambaan kan. Macam kita tengok cerita P. Ramlee dulu. Jual beli hamba dekat pasar kan. Jadi sebelum kedatangan Islam, sistem kasta ni digunakanlah dalam masyarakat Melayu kan. Dulu pada zaman dahulu. Jadi bila datangnya Islam, memainkan peranan dia. Jadi dia menghilangkan, dia melupuskan sistem kasta. Sistem kasta ni dia daripada ajaran agama Hindu. Jadi dia mengakiskan, dia menghilangkan yang saya katakan pertama tadi, dia menghilangkan sistem Hindu dan Buddha. Itu peranan yang pertama dalam aspek sosial. Kemudian dalam aspek ekonomi. Dalam aspek ekonomi, Islam ni dia bermainkan peranan juga. Jadi dalam aspek ekonomi, selepas Islam tu dah berkembang, Islam menubuhkan Baitul Mal. Baitul Mal di mana? Baitul Mal tempat penyimpanan harta-harta untuk umat Islam. Daripada apa? Daripada zakat, daripada cukai, daripada wakaf, kan, daripada sedekah dan sebagainya. Jadi harta umat Islam tu dikawal dengan baiklah. Dia tidak ada seleweng kan. Jadi dijaga di dalam Baitul Mal, dijaga dengan baiklah Baitul Mal, kemudian diagihkan semula kepada mereka yang betul-betul memerlukan. Itu dia punya peranan Islam ya. Jadi dia mengubah kepada budaya yang sedia ada sebelum tu. Budaya Hindu dan juga Buddha tu. Dan dia lebih kepada menarik masyarakat Melayu kepada
budaya Islam, mengamalkan budaya Islam keseluruhannya. Kemudian yang ketiga, melihat daripada aspek politik. Jadi daripada dulu kan, daripada sebelum kedatangan Islam tu lagi, dia menggunakan tanah Melayu, dia menggunakan sistem beraja. Sistem beraja ni daripada Hindu lah, daripada Hindu. Kemudian dia tukarkan daripada raja ni kepada sultan. Sultan ni siapa? Sultan ni sebagai gelaran khalifah. Khalifah ni ketua agama kan, ketua negara, ketua agama Islam, negara dan sebagainya lah. Jadi khalifah ni lah yang mentadbirkan negara, khalifah lah yang mengawal dan mengawal keadaan negara. Kemudian seterusnya daripada sistem-sistem ni, kemudian seterusnya Islam tu dia menjadi agama rasmi di tanah Melayu. Nampak sangat hebatnya peranan Islam daripada zaman tamadun tanah Melayu dahulu, sehingga dia membawa tamadun Melayu tu, masyarakat Melayu kepada tamadun Islam. Dia lebih. Sebab tu kita kata Melayu dengan Islam ni dia berkait antara satu sama lain. Dan yang terakhir ke? Oh ada, sebelum terakhir lah. Aspek bahasa dan kesusasteraan. Okey, jadi bahasa Melayu ni dia bercampur dengan Arab sehingga terhasillah tulisan Jawi. Jadi kita sedia maklum tulisan Jawi kan dia macam tulisan dia macam huruf-huruf hijaiyah kan, huruf hijaiyah dalam bahasa Arab. Jadi bila dah bercampur, bahasa Melayu bercampur dengan orang-orang Arab zaman dahulu, orang-orang Arab dia berkahwin campur dengan orang-orang Melayu kita, orang tempatan, kemudian terhasillah tulisan Jawi. Jadi tulisan dia macam Arab tapi bunyinya Melayu lah. Tulisan Jawi. Ini daripada aspek bahasa dan kesusasteraan. Kemudian yang terakhir aspek kesenian. Daripada aspek kesenian, Islam ni bermain peranan dalam penyair. Jadi kita tahu zaman Rasulullah dahulu pun, zaman jahiliyah dulu pun dia hebat dalam syair, betul? Syair. Jadi Allah turunkan Al-Quran untuk melawan syair-syair jahiliyah dulu. Syair-syair yang tak mendatangkan manfaat kan, berbentuk hinaan, kejian kan. Jadi Allah turunkan Al-Quran yang lebih indah daripada syair-syair zaman jahiliyah. Begitu juga selepas itu muncullah peredaran penyair-penyair ni berkembang dengan lebih pesat. Tapi penyair ni dia lebih ke arah kepada agama lah, kepada memuji keesaan Allah kan, memuji Rasulullah. Itu syair. Ada bait-bait yang cantik, yang indah didengar. Kemudian dalam lagu dan juga lagu kan, dan pada lagu. Jadi lagu tu berbunyi nasyid dan juga qasidah. Jadi melalui lagu pun dia berperanan dalam menyebarkan dakwah Islam. Jadi lagu-lagu yang lagu-lagu yang melalaikan ataupun melarakan tu dia dihapuskanlah sedikit demi sedikit kan. Jadi lagu Islam ni telah berkembang pada tanah Melayu dahulu. Dan yang terakhir daripada aspek kesenian, daripada sudut bangunan, bentuk-bentuk, reka cipta, reka bentuk bangunan, semua kita konsepkan kepada konsepnya Islam, iaitu bulan sabit dan juga bintang kan. Sebagai contoh, macam bangunan-bangunan yang ada, contohnya macam masjid, surau kan, dia punya reka bentuk kan sangat cantik. Macam dia punya kita panggil tu kubah dia kan, kubah masjid tu. Itu semua cantik tu. Subhanallah kan. Itu semua daripada inilah peranan Islam ni. Islam memainkan peranan ni sangat penting sehingga membawa budaya Melayu tu kepada budaya Islam, melupuskan budaya yang budaya yang tidak mendatangkan manfaat ataupun budaya yang jauh daripada agama tu, dia melupuskan dan dia mewujudkan budaya-budaya Islam yang barulah. Dia Islam ni bukanlah baru kan, jadi dia mewujudkan budaya Islam tu sendiri. Okey, saya rasa saya sampai di situ saja daripada saya.
InsyaAllah kita sambung pada slide yang seterusnya. Baiklah, bismillahirrahmanirrahim. Kita masuk kepada tentangan dan cabaran kebudayaan Melayu dalam Islam pada era globalisasi ini. Jadi yang kita tahu, penerapan budaya Melayu dalam Islam pada era globalisasi ini cabarannya sangat besar. Ini kerana tentangan merupakan satu aspek cabaran yang perlu dilalui dan didepani dengan segala isu, khususnya pada masa kini yang menekankan aspek teknologi. Baiklah, cabaran adalah sesuatu yang mencabar dan juga bermaksud ajakan untuk berlawan. Jadi cabaran boleh dilihat menerusi dua dimensi, iaitu dimensi positif dan juga negatif. Berdasarkan dimensi positif, cabaran melahirkan kesedaran untuk membina penting pertahanan dan memperkukuh kekuatan. Menerusi dimensi negatif pula, cabaran adalah satu usaha memusnahkan sesuatu yang sedia ada dan mengganti dengan sesuatu yang baru dalam acuan yang terkini. Itu dia antara definisi cabaran dan juga tentangan. Okey. Jadi kita masuk kepada tentangan dan cabaran kebudayaan Melayu Islam secara umum pada era globalisasi. Tentangan dan cabaran kebudayaan Melayu Islam secara umum pada era globalisasi ini adalah konsep kemajuan, tamadun, pembangunan, hadara, civilization dan lain-lain. Umumnya pada hari ini ditanggapi dalam konteks yang sempurna dan kita anggap dia mempunyai pelbagai rintangan. Jadi kita masuk kepada apa dia faktor dan cabaran tentangan tersebut. Faktor dan cabaran tentangan boleh dibahagikan kepada aspek luaran dan juga aspek dalaman. Ini antara cabaran dia. Jadi antara cabaran bagi aspek dalaman untuk penerapan budaya Melayu Islam ini adalah antaranya kita melihat kepada generasi pada era globalisasi ini kerana cabaran terkini adalah teknologi. Jadi kenapa masyarakat generasi sekarang kurang mementingkan kebudayaan ini? Jadi sebab generasi sekarang lebih mementingkan media massa dan pengetahuan sedia ada berbanding mencari pengetahuan yang baru. Contohnya kita ambil generasi yang terkini iaitu generasi X, generasi Y dan juga generasi Z. Mereka ini merupakan golongan yang paling mencabar untuk kita memupuk kesedaran mereka dalam meningkatkan dan menerapkan kebudayaan Melayu Islam. Kerana apa? Kerana generasi X ni mereka bercirikan aktiviti lebih kepada aktiviti luaran yang sociality dan tidak mengambil segala aspek isu semasa yang lepas dan juga mereka memandang enteng terhadap perkara yang lepas. Selain juga generasi ini dia membesar dengan laptop, dengan telefon yang digunakan sebagai kepentingan dalam kehidupan mereka dan melakukan pelbagai kegiatan melalui teknologi sahaja. Jadi ini sudah jauh daripada penerapan budaya Islam. Selain itu, generasi sekarang juga sangat dimanjakan dengan kemewahan kerana dilihat mereka tidak dapat dipisahkan dengan elemen hiburan dan kekayaan. Jadi mereka lebih berfaktorkan tentang masa hadapan dan lebih maju dan canggih dengan maklumat hujung jari saja. Ini kerana mereka lahir dan membesar dengan teknologi internet. Cabaran seterusnya adalah cabaran dari segi media pengaruh sosial. Media pengaruh sosial ini sangat memberi penekanan yang tinggi dalam memupuk kesedaran kita dalam menerapkan budaya Melayu Islam. Antaranya adalah aspek ideologi, iaitu cara pemikiran. Cara pemikiran orang sekarang lebih tertumpu kepada teknologi dan masa hadapan sahaja tanpa memikirkan tentang sejarah yang lepas dan juga mengambil pengajaran daripada apa yang berlaku dan juga menitik beratkan tentang apa yang telah hilang. Contohnya tentang budaya dan adat Melayu. Seterusnya hubungan dengan manusia. Pengaruh media sosial ini dapat merenggangkan hubungan dengan manusia. Secara tidak langsung, mereka akan kehilangan budaya Melayu yang diterapkan sejak dahulu lagi, iaitu hubungan silaturahim dan hubungan kunjung-mengunjung dan sebagainya. Seterusnya, kerenggangan dengan hubungan dengan Allah. Jadi ini dapat mengurangkan amalan mereka dan ibadah mereka yang mana yang kita tahu Islam menerapkan bahawa kita kena sentiasa mengingatinya pada setiap masa. Jadi bila pengaruh media sosial ini terlalu kuat, cabarannya mereka akan mudah terpengaruh dengan isu luar. Jadi hubungan mereka dengan Allah juga
akan renggang tanpa memikirkan kesannya. Akhir sekali kesihatan merosot. Bila mereka menggunakan media sosial yang banyak, kesihatan mental dan juga kesihatan fizikal mereka akan merosot. Di sini akan berlaku pergaduhan dan sebagainya yang tidak diingini. Jadi kita masuk kepada cabaran yang selanjutnya, iaitu gaya hidup. Gaya hidup pada masa kini merupakan cabaran yang besar yang dilihat, iaitu seperti pergaulan. Jadi pergaulan pada zaman sekarang tidak seperti pergaulan yang diterapkan oleh agama Islam dan juga kebudayaan Melayu, iaitu hidup sekarang lebih bebas dan tiada rasa malu. Selain itu, pemakaian mereka juga tidak mengikut syarat, ini ada yang ketat, ada yang tidak menutup aurat dengan sempurna. Dan akhir sekali dari segi aspek percakapan, mereka lebih menggunakan percakapan bahasa yang cekap atau pendek seperti bahasa yang mencarut dan sebagainya. Jadi ini dah lari daripada penerapan budaya yang diterapkan oleh orang Melayu, apatah lagi seperti yang diajarkan oleh syariat Islam. Selanjutnya kita masuk kepada cabaran persaingan global, yang mana kebudayaan Melayu ni sebenarnya dianggap penting kerana terdapat kepesatan dan kemajuan dalam pelbagai sektor pada masa kini di negara lain. Jadi kebudayaan Melayu ni dipandang pendek dan juga tidak diambil kira. Jadi persaingan global ni boleh diambil kira daripada segi aspek cara penjajahan bentuk baru. Kenapa saya katakan cara penjajahan bentuk baru? Sebab pada masa kini penjajahan berlaku menggunakan teknologi, iaitu hanya maklumat di hujung jari saja dan mereka lebihkan kepada hiburan semata-mata. Selain itu, global kebudayaan sekarang di peringkat internasional lebih menyelitkan budaya barat dalam aspek pemakaian, pemakanan dan sebagainya. Jadi budaya-budaya lama seperti budaya Melayu Islam sudah diabaikan oleh masyarakat pada masa kini. Selain itu juga, isunya adalah dunia tanpa sepadan, disebabkan masyarakat sekarang lebih bergaul dengan masyarakat luar dan lebih berhijrah ke negara luar. Mereka lebih lupakan tentang penerapan budaya Melayu Islam yang diterapkan oleh orang tua kita sejak awal lagi. Jadi mereka lebih bebas bergaul dan bebas berfikir dengan gaya mereka sendiri tanpa menitik beratkan dan mengamalkan kebudayaan Melayu yang diterapkan kerana merasakan ianya terlalu kolot. Akhir sekali adalah penyampaian maklumat dengan pantas. Bila berlaku penyampaian maklumat dengan pantas, jadi mereka akan lebih suka mengetahui benda yang dulu kerana mereka akan lebih terpengaruh dengan benda-benda yang akan datang ataupun yang terkini sahaja. Itu dia antara cabaran yang berlaku. Okey, jadi secara tuntasnya memang kita tak dapat nafikan bahawa fenomena globalisasi ini dia memberikan pengaruh kepada kehidupan umat Islam, umat Melayu Islam. Kalau kita lihat bagaimana akidah itu dia membentuk jati diri, bagaimana akidah itu dia memantapkan jiwa dan diri umat Islam itu sendiri. Yang mana bila kita dengar daripada sahabat-sahabat kita ada yang cakap tadi yang mana Islam dan Melayu ini tidak dapat dipisahkan. Jadi secara tak langsung ni akidah ni mungkin ada dalam orang Islam itu sendirilah, sebab dia termasuk dalam orang Islam kan, Melayu. Dan bagaimana kita melihat peranan Islam dalam memodernkan ataupun memajukan Islam kat Melayu kat Islam ni. Bagaimana kita melihat daripada aspek sosial, ekonomi, sistem kekeluargaan. Yang mana aspek ekonomi kita boleh melihat Baitul Mal diperkenalkan, zakat dan cukai pun diperkenalkan. Aspek politik itu sendiri yang mana kita mula daripada sistem raja beralih kepada sistem sultan. Daripada aspek bahasa dan keselestaan, bagaimana bahasa Melayu itu campur dengan Arab dan bahasa Negeri Sandawi. Aspek kesenian, ada yang penyair Islam, lagu atau orang dakwah. So itu semua adalah pemodenan ataupun globalisasi yang ada di Malaysia ataupun di tanah Melayu pada ketika dulu dan Malaysia pada sekarang ni selepas daripada zaman kemerdekaan selepas 1997 lah. Dan juga pegangan yang kukuh dan utuh terhadap dua sumber perundangan ini mampu menyelamatkan umat Islam, khususnya umat Islam daripada terjerumus ke dalam kemungkaran yang tidak dituntut dalam syariat Allah. Apa yang kita lihat, Nabi SAW pernah bersabda, taraktu fikum amrayni yang tadilulan tamassaktum bihima kitab Allah wa sunnatan Nabi. Maksudnya aku tinggalkan kepada kamu dua perkara
dan kamu tidak akan sesat selagi mana kamu berpegang dengan iaitu kitab Al-Quran, kitab Allah, Al-Quran dan sunnah Nabi. Baik. Kita sebagai umat Islam, sebagai umat Islam sendiri, kita ada sumber dalam hukum agama. Iaitu sumber yang utama adalah Al-Quran dan sumber yang kedua adalah Al-Hadis. Jadi apa yang Nabi dah sabda kat kita ni, bila mana kita berpegang, kita sebagai umat Islam dan orang lain kita berpegang dengan kitab Allah dan sunnah Nabi ni, kita tak akan sesat. Jadi dalam kita nak fenomena globalisasi, dalam kita nak membangunkan tanah Melayu atau Malaysia itu ni, kita kena berpeganglah supaya kita kena berpegang dengan Al-Quran dan Al-Hadis supaya kita tidak akan sesat. Supaya kita tidak akan sesat disebabkan dengan adanya panduan dan rujukan yang sangat jelas yang disabdakan Nabi SAW kepada kita, iaitu Al-Quran dan sunnah Nabi. Jadi selagi mana ada Islam dalam diri ini, kita kena pertahankanlah akidah kita, iman kita, supaya kita menjadi orang Melayu dan juga orang Islam yang sejati di dunia dan akhirat. Jadi sekadar itu saja dari kumpulan kami. Apa yang baik datang dari Allah dan yang buruk datang dari kelemahan diri kami. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.